Saya ingin merakamkan rasa gembira di atas kejayaan pihak Universiti Selangor, UNISEL dan Institut Darul Ihsan menganjurkan program ini. Dan saya juga sangat bersyukur atas kesempatan ini dapat meraihkan usaha menghargai seorang tokoh ilmuwan yang banyak menyumbang idea dan gagasan pemikiran sejak lebih 40 tahun dalam arena gerakan dakwah, kepimpinan dan juga pemikiran Islam. Kita sendiri telah mendengar kupasan dan pandangan oleh panel jemputan sebentar tadi dan menjelaskan sumbangan, kehebatan serta ketokohan insan tersebut. Di samping catatan anekdot daripada Hazim sebentar tadi yang menceritakan bagaimana keluarga dan isi hati yang terdekat melihat sosok almarhum Profesor Datuk Dr. Ustaz Dr. Siddiq Fadil yang bersama-sama dalam arena dakwah, arena pemikiran, arena kepimpinan Islam dan Melayu dan Malaysia dalam negara kita. Dan sejak daripada tahun 70-an sehinggalah sekarang beliau terlibat dalam pelbagai institusi dan agensi, menulis begitu banyak makalah, mencatatkan begitu banyak buku dan wacana pemikiran yang menampilkan sosok beliau sebagai tokoh pemikiran Melayu, tetapi tidak mudah dan tidak ada sesatu orang pun berani memframekan dan membingkaikan beliau sebagai tokoh yang rasis. Kerana bicara dan juga corak fikir almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil sentiasa menganjurkan sikap-sikap positif yang harus dicerna dalam orang Melayu, sikap orang Melayu, kepribadian orang Melayu, bagaimana Islam mampu mengangkat jiwa dan hati nurani Melayu. Tetapi jarang dan tak pernah sekalipun saya mendengar dalam wacana yang beliau sampaikan, hujah yang beliau lontarkan ataupun ceramah yang beliau sampaikan membenci dan juga menghina, apatah lagi mencerca kelompok bangsa-bangsa yang majmuk di dalam Malaysia. Sehingga ijtihad yang dilontarkan beliau tentang manhaj Malazi itu ataupun manhaj Malaysia itu sedikit sebanyak cuba untuk merungkaikan kebimbangan-kebimbangan serta keraguan terhadap masyarakat majmuk dalam negara kita dan negeri kita. Walaupun beliau tidaklah klaim ataupun mengisytihar diri sebagai tokoh yang progresif daripada segi membina bangsa Malaysia sebagai satu-satu kaedah untuk mententeramkan keadaan negara kita yang majmuk dan pelbagai, namun konteks wacana hubungan beliau yang selalu mengutarakan tentang Melayu Islam dan buku pertama yang saya baca tentang Datuk Dr. Siddiq Fadil ini adalah buku Melayu dan Islam dan Minda Melayu Baru. Walaupun wacananya Melayu tetapi konteksnya adalah konteks global yang tidak keluar daripada maqasid dan kerangka syariah dan dalam masa yang sama menjamin ketenteraman dan juga kebahagiaan hidup masyarakat majmuk dan pelbagai. Saya percaya inilah konteks besar yang kehilangan dalam negara kita yang harus diterjemahkan dan harus ditonjolkan. Kerana beliau bukan hanya terlibat dalam mewacanakan pemikiran dan konteks fikir, beliau terjemahkan dalam kepimpinan ABIM, Angkatan Beli Islam terutamanya, dan mengambil tampuk pemerintahan ataupun pentadbiran Angkatan Beli Islam pada tahun 1982 daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pada ketika itu pemikiran umat Islam sedang diterjah dengan aspek-aspek radikalisme, pergerakan, aktivisme Islam sebaik dengan kejayaan yang dipanggil sebagai kali pertama revolusi Islam di sebuah negara di Iran pada ketika itu. Saya percaya beliau telah mengetengahkan kesederhanaan ini dan berjaya mengolah sehingga kritikan-kritikan beliau itu bukan kritikan pada bangsa lain, tapi selalu mengkritik tentang sikap, kepribadian dan bagaimana pembetulan-pembetulan yang dilakukan. Saya cukup ingat ketika membaca Minda Melayu Baru dari buku yang dikeluarkan di tempat yang saya bekerja masa saya muda dulu. Ada banyak lagi lebihan buku tu, jadi waktu-waktu lapangnya saya membaca. Dan beliau menyentuh bagaimana mengutip pandangan Nasir terhadap orang Melayu yang kontang idea, yang suka, yang tidak menghargai dirinya sendiri, ya, dan juga antara yang lain hobinya bermusuh.
Kalau ada musuh, mereka bersatu untuk melawan musuh. Selepas menang, mereka juga terus bermusuhan sesama sendiri. Selepas habis bermusuhan sesama diri sendiri, akhirnya ia memusuhi dirinya sendiri. Bila memusuhi dirinya sendiri kerana kontang idea dan tak mampunya berfikir tentang kekuatan pemikiran, ia mudah tidak menghargai dirinya sendiri. Kerana tidak menghargai dirinya sendirinya itu, lalu ia cepat pula untuk takjub dan tersilau dengan kecantikan, kekuatan serta kekayaan-kekayaan luaran yang akhirnya menghilangkan harga dirinya sendiri. Saya percaya ini kritikan yang besar kepada orang Melayu yang patut diambil dengan positif. Dan itu masalah yang berlarutan. Bukan hanya dalam institusi politik, tetapi dalam institusi kehidupan, dalam organisasi dan sebagainya, masih berterusan. Dan ini satu perkara yang saya percaya watak-watak ini yang kita pilih, saya rasa tidak begitu salah, tidak salah langsung sikap dan pendirian kerajaan negeri. Dan sebab itu kerajaan negeri mengisytiharkan dalam ucapan belanjawan kita untuk menyediakan satu kerusi yang kita nama sebagai kerusi Siddiq Fadil. Dan hari ini institut yang diilhamkan oleh Profesor Datuk Dr. Rizwan Isman adalah untuk menjana pemikiran dan melihat konteks pemikiran dan juga kepimpinan beliau selaku pemimpin dan pemikir gerakan Islam dan orang Melayu dalam negeri dan negara kita. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini bukan perkara baru dalam negeri. Sebab negeri Selangor selain daripada institusi-institusi rasmi negeri dan negara, negeri kita seperti universiti, KUIS, INPEN, College Islam ataupun College Universiti Islam KUIS dan INPEN dan UNISEL, kita juga ada program-program yang terus merancangkan dan menjana pemikiran manusia dan rakyat dalam negara kita. Antaranya terjemahan-terjemahan yang kita lakukan. Kita adalah negeri yang begitu aktif dan rancak menterjemah karya-karya agung. Yang terbaru kita baru menterjemah Jose Rizal, The Great Malayan kepada bahasa Melayu, Melayu Agung. Saya lupa nama penterjemahnya. Sebelum itu kita terjemahkan karya Muhammad Abu Bakar Sirajuddin ataupun Martin Lings. Kita terjemahkan René Descartes daripada bahasa Perancis ke bahasa Melayu. Kita terjemahkan Al-Ghazali. Dan insya-Allah kita akan terjemahkan beberapa karya Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin yang bukan hanya diterjemah daripada karya bahasa Inggeris tapi ambil daripada bahasa Arab, kerana kita yakin korpus dan pemikiran orang Melayu, corak fikirnya, bahasanya harus diterjemahkan dengan pemikir-pemikir hebat ini, bukan membaca dengan konteks langgam bahasa Inggeris tetapi langgam dan juga corak bahasa Melayu. Kerana kita yakin inilah yang membina Melayu, bukan menakutkan orang lain, bukan mengangkat keris tiap-tiap tahun ataupun memberikan ugutan kepada bangsa lain, tanah ini tanah kita. Kerana kekuatan Melayu yang diajar oleh Siddiq Fadil daripada wacananya, makalahnya, bukunya yang saya baca adalah mengangkat pemikiran yang betul, yang benar untuk memajukan semua. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, insya-Allah ikhtiar kecil ini yang saya percaya diusahakan oleh kerajaan negeri akan menterjemahkan konteks yang lebih besar, memberikan impak dan dampak yang besar kepada negeri dan negara kita. Membetulkan alignment dan juga jajaran dalam pemikiran rakyat dan negara kita. Yang kerap ditakutkan, dihantui dengan kebimbangan-kebimbangan yang tidak wujud. Malahan telah memberikan satu dikotomi yang besar dalam kehidupan kita di antara masyarakat pelbagai kaum dan negara. Justru hari ini selain daripada kita akan mengisytiharkan kerusi ini ataupun perasmian institut ini yang sudah pasti bukan kerja saya, ini kerja Profesor Datuk Dr. Rizwan, dan sudah pasti idea ini datangnya bukan daripada saya tapi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang mencadangkan satu penghargaan besar kepada sahabat beliau Datuk Dr. Siddiq Fadil Allahyarham. Dan insya-Allah kerajaan negeri hari ini sudah pasti akan menyediakan 1 juta, dan saya baru bincang dengan pihak MBI, kita akan lengkapkan kerusi ini dengan tambahan 4 juta lagi untuk menjadikan keseluruhan 5 juta untuk institut pemikiran dan juga kerusi ini yang akan dijadikan endowment dan juga dijadikan modal pusingan dan juga modal kewangan untuk menterjemahkan pemikiran, mengkayakan. Kerana kita percaya negeri Selangor, Malaysia memerlukan pemikiran yang betul, corak yang betul, fikiran yang jernih
Bukan negara ini dibangunkan dengan ketakutan, kebimbangan, malahan kerakusan dan juga membiarkan perkara-perkara mungkar yang berlaku dengan elemen-elemen ketakutan itu. InsyaAllah dengan mewakili sahabat-sahabat namanya Datuk Seri yang mencadangkan, Datuk Dr. Frizwan Osman yang menjalankan dan melaksanakan ini, kita rasmikan kerusi dan institut ini, dan insyaAllah kita akan dengar lagi wacana yang cukup dalam, yang lebih rapat, akrab dengan Datuk Allahyarham Datuk Dr. Siddiq Fadil, Datuk Siti Anwar Ibrahim dalam ucap tama beliau nanti, sikit sebanyak yang akan memberikan buah fikir dan juga pencerahan yang jelas bagaimana hubungan itu digabungkan dan dijalinkan sehingga lahirlah satu gerakan yang memberi impak besar dalam negara kita, baik namanya gerakan dakwah ABIM, gerakan perubahan yang dipanggil reformasi dan perubahan politik Malaysia, yang saya percaya dilahirkan dalam generasi-generasi Datuk Seri dan juga Datuk Dr. Siddiq Fadil. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.